Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Taala sekali lagi kita dipertemukan pada malam ini mentelaah kitab Islam Agama Rahmah siri yang keempat. InsyaAllah pada malam ini kita membicarakan berkaitan dengan garis panduan asas perkongsian manusia. Jadi kita hidup kat dunia ni, kita berkongsi bukan setakat dengan sesama kita manusia yang beragama Islam, juga kita bersama orang-orang non-Muslim dan juga dengan alam ini. Oleh sebab itu, ada perkara-perkara yang diiktiraf oleh Islam dan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebagai asas perkongsian hidup kita di muka bumi ini. Baik, garis panduan asas perkongsian antara manusia. Dalam kerangka pembuktian bahawa dialog merupakan ketetapan asal daripada thawabit Islam dan komponen utama dalam pemikiran Muslim, Al-Quran telah mengemukakan beberapa garis panduan yang menunjukkan asas perkongsian antara Muslim dan manusia yang lain, dan tiada percanggahan padanya bagi meluncur ke arah suasana yang kondusif untuk dialog dan nilai-nilai toleransi. Jadi oleh kerana kita hidup ini secara berkongsi di dunia ini bersama dengan orang-orang non-Muslim dan juga kita bersama dengan alam, maka adanya perkara-perkara yang dikongsikan bersama antara kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya. Baik, apa garis panduan asas perkongsian tersebut? Yang pertama, Islam ingin menzahirkan hakikat perkongsian, iaitu seorang Muslim berkongsi persamaan dengan siapa sahaja dalam kalangan manusia pada asal kejadian. Jadi semua orang sama asal kejadiannya dan disebut di dalam Al-Quran, ya, di mana mereka diciptakan daripada tanah, kemudian daripada Adam dan Hawa. Kita dicipta daripada Adam dan Hawa. Selanjutnya manusia dihimpunkan dengan hubungan kekeluargaan pada asal keturunan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya ditunaikan hak ini seperti mana firman-Nya yang bermaksud, dan bertakwalah kepada Allah Taala yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut nama-Nya, serta peliharalah hubungan kaum kerabat kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati kamu. Para ulama tafsir telah menafsirkan al-arham, perkataan al-arham sebagai arham basyariah, yakni hubungan kekeluargaan manusiawi atau kekeluargaan seluruh manusia tanpa ada perbezaan. Lantaran itu Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat yang kita baca tadi dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alimun 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita bertakwa pada Allah Taala? Kerana Allah Taala telah menciptakan kita daripada yang satu, diri yang satu, iaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan Allah menciptakan pasangannya, yakni Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala mencipta kita daripada asal kejadian yang satu, iaitulah Nabi Allah Adam AS. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan temannya daripada dirinya, iaitulah Hawa. Itu ada orang kata Hawa ni dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam AS. Kemudian daripada mereka berdua inilah berkembang biak manusia di dunia ini. Jadi sebab tu kita jangan gaduh-gaduh, tuan-tuan sekalian. Si anu kulit hitam, si anu mata sipit, apa semua. Kita semua asalnya daripada satu mak bapak kita, iaitu mak Hawa dan juga bapa kita Adam alaihissalam.
Kemudian Allah Ta'ala berseru lagi, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila kita meminta, kita sebut nama Allah Ta'ala. Tak ada boleh kita minta dengan siapa-siapa, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi Allah Ta'ala mengarahkan kita supaya kita sentiasa memelihara hubungan persaudaraan sesama kita, hubungan kekeluargaan, sama ada kita ni orang Islam ke bukan Islam. Makna jaga hubungan kita dengan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, asas perkongsian yang kedua, iaitu Al-Quran menegaskan bahawa setiap insan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan roh ciptaannya. Ini kita boleh rujuk dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, iaitu kejadian Nabi Allah Adam AS, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh malaikat dan juga jin untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Allah Adam AS. Maknanya Allah Ta'ala menciptakan kesempurnaan pada Nabi Adam, begitulah kita juga anak cucunya diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan serba kesempurnaan. Kemudian dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-9, ayat ke-9 Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Kemudian dia, yakni Allah, menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia tu, dalam satu hadis Nabi cerita, diciptakan manusia itu asalnya daripada air mani yang cair, yang busuk. Jadi janganlah korang nak rasa syok sendiri je. Jangan kita syok sendiri, kita ni bagus sangat. Kita semua sama tuan-tuan sekalian, asalnya daripada apa? Daripada air mani yang hina, busuk tu sekalian. Mimma immahin, kata Allah Ta'ala adalah ayat yang lain. Daripada saripati air yang busuk. Kan? Ada orang simpan air mani dia tuan-tuan sekalian. Malam pertama kahwin, simpan. Tak ada. Kena cadar cepat-cepat basuh. Sebab benda tu busuk, hina. Kita pun tak suka tu sekalian. Tapi daripada situlah Allah Ta'ala menciptakan kita. Kemudian daripada itu, kata Rasulullah, dijadikannya pula seketul daging, kemudian segumpal darah, kemudian diletaknya tulang, sehinggalah pada dia 40 hari, hari yang ke-120 ditiupkan roh pada kita. Semua sama. Manusia tadi diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik dia Melayu, Cina, India, Kadazan, orang putih, orang hitam, negro, semua sama. Allah Ta'ala jadikan berperingkat 40 hari sampai 120 hari. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiupkan roh. Masa itulah tuan-tuan sekalian, kita buat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tanyakan, alastu bi rabbikum? Kita jawab, qalu bala syahidna. Adakah kamu bersaksi bahawa aku adalah Tuhan kamu? Kita qalu bala syahidna. Benar wahai Tuhan, kami bersaksi, kamulah Tuhanku. Sebab itulah Allah Ta'ala ciptakan kat dunia tu sekalian. Kemudian di dunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala uji masing-masing. Jadi bila dah diciptakan oleh Allah Ta'ala, dah tiupkan rohnya, diberikan apa kepada kita? Iaitu pendengaran. Ni mula-mula pendengaran dulu, berpenglihatan. Sebab tu anak kita kecil, kadang-kadang bila dia lahir, kita ajak gura-gura, dia tak tahu apa siapa. Mata dia belum lagi berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dia belum nampak. Tapi telinga dengar dulu tu sekalian. Itu nombor satu, telinga. Kemudian barulah pendengaran, penglihatan. Barulah Allah Ta'ala ciptakan pula ketika itu hati. Hati untuk kita merasa dan berfikir. Bila disebut hati itu, dia lebih merujuk kepada al-absar tadi, al-afidah. Afidah maknanya pemikiran kita. Kita boleh berfikir. Kita tersentuh satu benda, panas. Oh, panas bahaya. Macam tu nanti melecet tangan. Tu semua. Satu peringkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan daripada semua manusia. Semua keadaan penciptaannya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat seterusnya diperjelaskan lagi berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita secara bersama dengan makhluk-makhluk yang lain.
Kemudian seolah-olah Al-Quran menghamparkan supaya berlakunya ta'ayush silmi. Mana Allah Ta'ala ciptakan manusia tadi dalam keadaan yang sama. Daripada unsur yang sama, supaya adanya di situ ta'ayush silmi. Apa dia ta'ayush silmi? Iaitu perkongsian hidup yang sejahtera. Maknanya kamu sama-sama, ciptaannya sama, daripada air mani, kemudian Allah Ta'ala ciptakan begini, ditiupkan roh, kamu sama, Tuhan jadikan. Jadi kamu jangan gaduh, kamu jangan belagak. Sama je. Supaya apa? Kita adanya perkongsian hidup yang sejahtera. Ada persamaan. Kita tidak merasai adanya perbezaan. Melalui roh yang dikongsi ini dan menganugerahkan bagi manusia kemuliaan yang tiada tandingannya kerana terdapatnya roh ciptaan Allah Ta'ala di dalamnya, seperti mana ditegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Isra ayat 70, Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Apa kata Allah Ta'ala? Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Seluruh anak-anak Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita tidak boleh menzalimi orang. Walaupun dia kafir, tentu saja kita tak boleh zalimi dia. Jangan kita hutang-hutang dengan orang kafir, lepas tu tak bayar. Bila tak bayar, dia kafir, tak apa. Tak boleh, tentu saja. Di Islam ke, dia kafir ke, kita layan mereka sama dalam hak sebagai seorang warga negara, sebagai tetangga, seorang manusia. Tak boleh minta dia orang kafir, kita zalimi, kita sepak dia, tak boleh. Haiwan macam tu juga, tuan-tuan sekalian. Kita dengan kucing ke, dengan anjing, tak boleh kita sepak pukul dia, tak boleh. Apatah lagi dengan manusia. Sebab tu kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, kita pelik kan? Apa yang kita pelik? Ada ibu yang sanggup dera anak dia. Ada yang pak saudara dera anak saudara. Ada yang atuk dera cucu. Kita pun tak faham, tuan-tuan sekalian, bagaimana ini boleh berlaku, tuan-tuan sekalian. Sedangkan kita sendiri kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, kalau kita lah nak pukul orang, kadang-kadang kita berfikir 2-3 kali, tuan sekalian. Kita rasa macam kalau kita kena pukul macam mana? Kita rasa sakit kan? Tapi yang peliknya ada orang, dia boleh dera orang, dia boleh pukul orang, tuan-tuan sekalian, tanpa dia berfikir, seolah-olahnya begitu kan. Kan baru itu kes yang baru ni, musim-musim Covid, dijumpai ada anak Down syndrome pula, tuan-tuan sekalian. Dia bukan ada akal budak ni, dia tak cukup akal kan, Down syndrome. Tapi tu habis tu semua, melecet-lecet tubuh badan dia, disiram dengan air panas, dipukul. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita malu dengan haiwan. Saya tengok dalam dokumentari, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok dokumentari National Geography, tuan-tuan sekalian, National Geography, saya pernah melihat bagaimana seekor singa, tuan-tuan sekalian. Singa ni dia terkam seekor orang hutan. Orang hutan ke beruk itulah lebih kurang, tuan-tuan sekalian, ya. Dia serang tu daripada belakang. Jadi bila dia serang daripada belakang, singa ke harimau ke, biasa dia akan gigit dekat tengkuk. Bila dia gigit dekat tengkuk, dia tak perasan, tuan-tuan sekalian, rupanya si beruk ni tadi ataupun orang hutan ni, dia tengah menyusukan anak, tuan-tuan sekalian. Tapi apa tu, dia dah gigit, matilah, tuan-tuan sekalian kan. Jadi singa ni rasa bersalah. Akhirnya apa dia buat, tuan-tuan sekalian? Dia jaga jaga anak monyet tu, tuan-tuan sekalian, anak beruk tu, ya. Dia carikan makanan, sehingga satu hari ada harimau bintang ataupun binatang buas yang lain nak makan anak ni tadi, dia pergi defend pula, dia jaga, tuan-tuan sekalian. Tengok, maknanya haiwan yang tak ada akal itu pun mempunyai naluri dan perasaan untuk dia merasa bersalah kerana dia telah membunuh ibu beruk tadi, sedangkan ibu monyet tadi, sedangkan dia mempunyai anak kecil yang masih memerlukan susu, menyusu pada ibunya. Sampai macam tu, tuan-tuan sekalian. Yalah, manusia Allah Ta'ala bagi kemuliaan dia dengan akal fikiran. Haiwan dia hanya ada perasaan, ada dia panggil naluri. Sebab tu haiwan itu, tuan-tuan sekalian, dia ada naluri saja. Kalau tuan-tuan baca dalam buku karangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Al-Iman wal Hayah, Iman dan Kehidupan. Tuan-tuan tengok sana ada satu tajuk. Tajuknya apa? Sukarnya mendidik manusia berbanding haiwan. Susah tu nak didik manusia berbanding haiwan. Sebab apa? Sebab manusia ni, dia banyak sangat dia punya kehendak-kehendak dia, keinginan-keinginan dia. Dia banyak sangat. Berbeza dengan haiwan. Haiwan itu, tuan sekalian, kalau dia mengantuk, dia tidur. Dia tak kisah tidur kat mana-mana, bawah pokok, atas pokok mana, ikut kesenangan dia.
Tapi manusia ni dia nak tidur, dia ada fikir pula nak tidur kat mana. Tidur tengah dengar kuliah ke, tidur dekat pejabat ke waktu tengah buat kerja, ataupun tidur dekat atas katil, dekat atas tilam, dalam hotel. Tu keinginan manusia tu banyak. Macam nak tidur kat mana tu. Haiwan tak ada kantor, dia tidur lah tu lihat. Macam tu juga bila kita lapar. Bila kita lapar, haiwan kalau dia lapar dia makan. Dia tak kisah apa, asal benda tu boleh dimakan dengan dia makan lah. Tapi manusia dia gitu. Satu, dia kena fikir yang dia makan tu halal ke haram. Yang keduanya tu sekalian, makanan itu memberi kesihatan ataupun tidak pada tubuh badan kita. Sebab tu dalam Quran pun selalu makan yang baik-baik, halalan thayyibah. Halalan thayyibah tu makna apa tu sekalian? Halalan thayyibah ni yang halal dan thayyib. Thayyib itu memberi kesan kesihatan yang baik pada tubuh badan kita. Kalau benda halal tapi kita makan boleh menyebabkan badan kita mabuk jadi apa, tak dibenarkan dalam Islam. Tu sekalian. Jadi manusia ni dia berkeinginan dia banyak. Sebab tu sukar untuk mendidik manusia. Tapi Dr. Yusuf Qaradawi kata apa? Bila anda membaca ayat-ayat Al-Quran ataupun surah-surah Quran berkaitan dengan haiwan, maka baca, hayati, perhati baik-baik. Kerana banyak pengajaran. Itu contohlah tuan-tuan sekalian kan, bagaimana kita belajar daripada kehidupan haiwan. Tapi kita hari ni tuan-tuan sekalian, Masya Allah, walaupun kita ada akal, kadang-kadang seolah-olah kita tak ada akal. Lebih teruk daripada haiwan. Sebab tu dah Quran sebut, kalau kita teruk saat ni kata, ulaika kal an'am balhum adal. Ulaika kal an'am balhum adal. Kamu ni macam binatang ternakan, bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Binatang ternakan tu okey lagi tuan-tuan sekalian, boleh disembelih boleh buat korban, boleh buat akikah, boleh dimakan. Tapi kalau kita ni tuan sekalian sembelih tak laku. Campak je dalam kubur tu sekalian. Jadi sebab tu kita kena beringat tuan sekalian bahawa kemuliaan kita ini diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga tidak boleh menzalimi. Bertitik tolak daripada perkara ini, seorang mukmin tidak boleh menyerang manusia lain yang dianggap suci dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada sebab, kita tidak boleh menyerang orang. Kita tidak boleh menzalimi orang. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Tak boleh bunuh orang, tak boleh pukul orang, tak boleh cederakan orang. Sebab tu ada maqasidus syariah tu, antaranya itu hifzun nafs, jaga nyawa. Jangan sampai bunuh orang sewedang-wedangnya. Oleh sebab itulah pembunuhan yang dilakukan ke atas manusia lain tanpa alasan yang membolehkan pembunuhan ibarat membunuh seluruh manusia. Membunuh orang tanpa hak. Kita bunuh satu orang seolah-olah dosanya seperti kita membunuh seluruh manusia kat dunia ni. Tak kira yang kita bunuh tu orang Islam ataupun bukan Islam, kecuali dengan hak. Dengan hak ni macam mana tuan sekalian? Dengan hak contohnya orang yang kerja di penjara. Kerja dia apa? Kerja dia gantung orang. Maka tugas dia kena gantung orang. Dia gantung orang tu tidak salah sebab dia melaksanakan tugas. Ataupun kita kat rumah tu tiba-tiba ada penceroboh datang rumah kita. Dia menceroboh pula, dia menyerang kita. Kita lawan, kita tercederakan dia ataupun terbunuh dia. Maka tu kita tidak dianggap bersalah sebab kita dalam keadaan melaksanakan hak kita. Hak kita untuk menjaga harta, hak kita menjaga keluarga kita, keselamatan mereka. Itu tak apa. Tapi kalau hak saja kita bunuh orang, saja-saja kita pergi ambil harta orang, kita rompak orang, tak boleh tuan-tuan sekalian. Saja-saja kita tebuk atap, tak boleh tuan-tuan sekalian. Ini semua perkara-perkara yang perlu kita hindarkan. Makna kita mengambil hak orang tanpa izin. Baik tuan-tuan sekalian, dalam surah Al-Maidah ayat 32 Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an. Tengok tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Bahwasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu atau kerana melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dia tak sebut bunuh orang Islam tuan-tuan sekalian. Tapi dia sebut membunuh manusia. Siapa pun manusia kat dunia ini, dia tak lakukan kezaliman, dia tak lakukan kerosakan, maka kita tidak boleh untuk melakukan kezaliman kepada orang itu. Kita tidak boleh melakukan penindasan, bahkan sehingga kepada pembunuhan. Ini adalah perkara yang dilarang.
Lantaran itu pembunuhan jiwa ini tanpa alasan lebih berat di sisi Allah Ta'ala daripada perbuatan meruntuhkan batu-batu Kaabah seperti mana yang sebut di dalam hadis-hadis. Itu kalau kita buka hadis, banyak hadis pula menceritakan membunuh satu jiwa itu dosanya lebih besar daripada dia meruntuhkan Kaabah Baitullah di Mekah itu tuan-tuan sekalian. Ya. Baik, yang ketiga garis panduan asas perkongsian kita sesama manusia ialah perkongsian nilai kemanusiaan dalam skop seluruh manusia dan nilai tertinggi keagamaan dalam skop penganut agama. Maka fitrah yang suci dan agama-agama bersepakat dalam beberapa bentuk nilai tertinggi seperti mencela perbuatan buruk dan penipuan, perkara keji, pemberontakan dan kezaliman. Ini semua sama tuan-tuan sekalian. Semua orang, semua agama, semua peradaban, semua apa nama ni, ialah jenis mana ada manusia saja di mana pun dia tak boleh terima tu kezaliman, pencerobohan, penipuan. Ini adalah perkara yang salah. Kalau agama tak ada pun benda tu tak boleh diterima. Siapa kata boleh tu sekalian? Tak boleh. Orang asli tu duduk dalam hutan. Dia bukan ada agama tu sekalian dulu. Sekarang alhamdulillah lah ada kawan-kawan kita pergi berdakwah kepada mereka. Tapi sebelum mereka ada pendakwah sampai pada mereka pun tahu tuan-tuan sekalian bahawa mencuri itu tidak boleh diterima oleh masyarakat mereka. Dia tidak benarkan ada masyarakat dia mencuri, membunuh orang dan seumpama dengannya. Saya pernah pergi satu tempat tuan-tuan sekalian, ya. Tempat itu mereka sangat dhaif daripada segi agama. Kefahaman agama mereka sangat lemah. Tetapi tuan-tuan sekalian, mereka mempunyai adat resam yang mana menjaga keadaan masyarakat mereka sekalian. Sehingga dia kata apa? Dia kata, Ustaz, walaupun kita ni barulah belajar Islam, dia kata, tetapi kami tak, dulu-dulu pun dia kata kami berpegang pada adat resam masyarakat. Kalaulah adat resam masyarakat ni tidak pegang, dia kata, rosak masyarakat kami. Contohnya apa dia kata? Pergaulan bebas lelaki dan perempuan. Walaupun kami, dia kata, ketika itu belum beragama Islam, tetapi adat kami tidak membenarkan anak-anak dara untuk berikhtilat, atau kita panggil ikhtilat, ya, bercampur gaul dengan lelaki yang bukan mahramnya. Kalau kita tak pegang pada adat ini, sudah tentu banyak berlaku perzinaan dalam masyarakat kami. Sampai macam tu lihat. Artinya apa? Iaitu semua kumpulan manusia, Islam ke dia, tidak Islam ke dia, dia tidak boleh menerima kezaliman, kesalahan. Benda-benda yang buruk dalam masyarakat. Sebab tu perkara-perkara yang baik ini tuan-tuan sekalian, memang asasnya semua manusia sama terima. Tolong menolong, gotong royong, ini semua ada. Kalau Islam tak ada pun, agama tak ada pun, memang mereka akan buat, tuan-tuan sekalian. Tapi agama Islam tadi datang dengan menyempurnakannya. Kalau gotong royong, macam mana cara yang terbaik? Untuk mengelakkan perzinaan, apa semua tu, dia ada dia punya peraturan dia, pernikahan dan seumpama dengannya. Ya. Jadi itu asas ya. Oleh itu Islam telah memfokuskan perkara ini di dalam satu ayat yang paling menyeluruh dan lengkap dalam surah An-Nahl ayat 90. Nanti tuan-tuan rujuk surah An-Nahl ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Ini ayat ni tuan-tuan sekalian, tiap-tiap Jumaat dibaca tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap Jumaat Allah Subhanahu Wa Taala khatib kita baca ketika mana khutbah, penutup khutbah, mengingatkan kita, sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Ini arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Arahannya yang pertama apa? Menyuruh kita berlaku adil, tuan-tuan sekalian. Berulang-ulang ni, perkara adil ni diulang-ulang dalam Quran ni banyak kali, tuan-tuan sekalian. Bukan sekali dua. Disebut. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apa lagi? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu lit taqwa. Tu berulang-ulang dalam Quran, adil. Adilnya betul sekalian. Adil ni meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan bila kita contohnya bertukar pandangan, berdebat, apa juga, keadilannya macam mana? Kita kena sedia menerima kebenaran daripada siapa pun.
di kalangan orang yang memberi pendapat tadi tu sekalian. Kita tak boleh, oh kita je betul, orang lain salah. Kemudian bila berdebat nak menang saja. Tak boleh. Keadilan itu ialah kita sedia menerima kebenaran daripada siapa pun tu sekalian. Kalau kita salah, kita ngakulah salah tu sekalian. Ini kadang-kadang bukan main kita. Apal ayat Quran itu, apal hadis ini. Tetapi kita tidak nampak kesilapan kita, kita nampak kesalahan orang lain je. Itu yang Gus Dur buat lagu tu sekalian, Gus Dur. Syair tanpa waton. Kan dia sebut dengan dia. Akeh kang Al-Quran hati senang apirne maring liyane kafire dewe rak dikatekne. Dia kata apa? Ada orang hafal Quran hadis banyak tapi masih lagi menyalahkan orang. Tengok kesalahan orang saja. Dia tak nampak kesalahan pada dirinya sendiri. Ini kita tentu saja kadang-kadang kita selalu melihat orang lain, kesalahan orang lain tanpa kita muhasabah diri kita sendiri. Sama-sama kita muhasabah diri kita dalam kehidupan. Adakah kita benar-benar melaksanakan tuntutan Islam itu? Baik, kemudian apa lagi? Dan berbuat kebajikan. Selain daripada berlaku adil, hendaklah kita melakukan kebaikan, tolong-menolong. Semalam kita dah bicara banyak tu berkaitan dengan ta'awun, bertolong-menolong sesama manusia, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Kemudian apa lagi? Iaitu memberi bantuan kepada kaum kerabat. Pastikan tentu sekalian, kalau ada kaum kerabat kita yang susah, kita hendaklah bantu mereka. Sebagai contoh, kita kadang lama tak balik kampung, ni lagi pula kita musim-musim Covid tu sekalian, nak balik pun tak boleh. Dengar pula tu sekalian, adalah pakcik kita tu, adik-beradik arwah bapak kita, bapak pun dah meninggal, arwah ada lagi adik-beradiknya yang susah, yang tak ada pendapatan, kehilangan pekerjaan hari ni kan. Kita dengar, kita bantu. Kalau ada kaum kerabat kita tentu sekalian yang susah, maka membantu mereka lebih utama daripada bantu orang lain yang susah. Nanti tuan-tuan boleh buka dalam kitab apa nama ni, wasiat iman, nasihat apa nama ni, Nasaihul Libat tu. Kitab yang ditulis oleh seorang ulama daripada Yaman. Dia kata apa tuan-tuan sekalian? Dinukilkan hadis-hadis Nabi yang begitu banyak. Kalau kita ada tuan-tuan sekalian kaum kerabat yang melarat, kaum kerabat kita yang susah, kita tak bantu dia, tiba-tiba kita bantu orang lain yang tak ada kena-mengena hubungan saudara dengan kita, maka tuan-tuan sekalian, kita punya apa nama ni, sedekah tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi sedekah tu mesti utamakan kaum kerabat dulu. Kita bantu kaum kerabat kita dulu. Dan Allah Ta'ala melarang manusia daripada perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita bermusuhan, berbuat keji. Kadang-kadang tentu sekalian pasal bangsa ni pun orang selalu sebut-sebut begitu begini. Tapi saya sendirilah tentu sekalian, walaupun saya ustaz, saya bagi kopiah yang sekalian, tapi saya ramai juga kawan-kawan non-Muslim. Bahkan kadang-kadang dia lebih percaya kita daripada orang dia sendiri tentu sekalian. Saya ada kawan tentu sekalian India yang selalu hantar makanan untuk ternakan saya tentu sekalian. Hantar soya. Sekali hantar bukan sikit, 7 tan, 8 tan. Kadang-kadang nak bayar, nanti dulu ustaz, tak apa. Saya belum mau pakai wang. Ustaz pun mungkin ada perlu untuk lain. Ustaz pakai dulu duit. Nanti saya mau pakai, saya baru telefon sama ustaz. Memang betul tu sekalian. Bila nak pakai duit, boleh telefon ustaz. Itu hari ada hutang sikit lagi ustaz. Tapi bukan minta semualah. Ustaz bagi saya sekian dulu, saya mau pakai sikit. Saya macam tu tu sekalian. Percaya dia dengan kita tu sekalian. Banyaklah saya berinteraksi dengan kawan-kawan non-Muslim ni, baik India ke China tu sekalian, yang mereka pun alhamdulillah boleh berinteraksi dengan kita dengan cara yang baik. Sebab tu kita kena dekati mereka. Mudah-mudahan dengan kita mendekati mereka dan kita buat baik pada mereka, kebajikan pada mereka, mereka tertarik dengan agama Islam tu sekalian. Itu yang kita kata apa? Kita ni kadang-kadang tu sekalian, kita ada produk bagus tau. Tapi kita tak war-warkan, kita tak iklankan. Jadi orang tak nampak kebaikan produk kita. Kalau kita jual barang lah tu sekalian, barang kita ada barang apa, apa je lah barang yang kita ada boleh niaga, kita akan iklankan terbaik. Jual apa pun yang terbaik. Jual mouse pun terbaik. Ada mouse pula macam-macam ni. Ada mouse yang apa tu ni, bentuk kartun lah, macam-macam ada tu. Wah, akan iklankan yang terbaik, supaya orang tertarik untuk membelinya. Macam tu juga kita dengan Islam. Islam ni adalah produk kita yang terbaik, tuan-tuan sekalian.
Ya, kita kena war-warkan, iklan-iklankan orang. Tapi bukanlah kita cerita, oh Islam ni terbaik, maka hendaklah. Bukan. Mengiklankannya dengan apa? Dengan kita menunjukkan kita punya kebaikan, kerahmahan Islam itu. Macam kalau kita cerita satu produk tu, kita cerita produk ni apa kelebihan dia. Kelebihan dia gini-gini. Macam tu juga kita. Kita tonjolkan kelebihan Islam yang ada dalam diri kita. Akhlak Islam kita tonjolkan supaya orang nampak, oh si Anu ni mesti baik sebab dia orang Islam. Dan memang tentu sekali ada satu orang India masuk Islam tentu sekalian. Kebetulan kami yang bantu dia dan dia masuk Islam. Saya tanya dia tentu sekalian, kamu apa pasal masuk Islam? Macam mana kamu boleh tertarik dengan Islam? Dia tu, Ustaz, saya punya anak sudah dulu masuk Islam dari saya. Dia baru nak masuk Islam ni. Dia kata anak dia masuk Islam. Jadi dia kata semenjak anak dia masuk Islam, dia tengok anak dia berbeza daripada dulu. Kalau dulu ialah dia tak berapa tolong mak dia kat dapur, tapi setelah dia masuk Islam, dia selalu tolong mak bapak dia dekat dapur tu sekalian. Kemudian bukan setakat itu, dia tolong mak dia basuh pakaian. Maknanya dia tunjukkan kebaikan lah. Akhirnya tu sekalian, kawan ni masuk Islam satu family semua sekali 10 orang tu sekalian. Tu sekalian. Jadi itu yang penting tu sekalian. Kita kena tonjolkan kebaikan Islam supaya orang bukan Islam nampak, oh Islam ni bagus, Islam ni cantik. Itu yang kita nak serlahkan, rahmatan lil alamin itu tu sekalian. Bahkan tu sekalian, ketika mana Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawal membentangkan tu sekalian konsep negara rahmah di peringkat antarabangsa tu sekalian, di PBB tak silap saya, beliau mendapat ucapan tahniah daripada ramai delegasi-delegasi yang dengar tuan-tuan sekalian pembentangan tersebut. Dan mereka tuan-tuan sekalian kata memang tak pernah dengar pembentangan tersebut. Cantik tuan-tuan sekalian. Nanti insya-Allah satu masa kalau kita habis buku ni, saya akan cuba sama-sama kongsikan tuan-tuan sekalian model negara rahmah yang diketengahkan dalam era Pakatan Harapan Pemerintah 22 bulan itu. Dan memang tuan sekalian di peringkat Malaysia pun tuan sekalian, dia dah dah sampai ke peringkat majlis raja-raja dah semua setuju untuk endorse tuan sekalian untuk dilaksanakan dia punya modul tu. Tapi cuma tak sempat hari tu, sudah berlaku pertukaran kerajaan. Tapi maknanya modul tu cantik, diterima sehingga ke peringkat antarabangsa. Baik, bahkan Allah Ta'ala menghimpunkan risalah para nabi dan muslihin, iaitu para muslihin ni apa tu sekalian? Muslihin ni kalau orang mungkin dia kata orang-orang yang baik. Sebenarnya muslihin ni kalau kita tengok makna sebenarnya ialah para reformis tu sekalian. Reformis, iaitu golongan yang ingin membawa perubahan. Bahkan Allah Ta'ala menghimpunkan risalah para nabi dan para muslihin, iaitu para reformis, di dalam sebuah ayat surah Ali Imran ayat 104. Tuan-tuan boleh buka ayat 104 surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perkara-perkara mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung ni bukan setakat orang masuk Islam saja. Bukan. Sebab tu dalam surah wal asr disebut wal asri innal insana lafi khus. Demi masa sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman pun masih ada lagi yang rugi. Orang yang beramal soleh. Kemudian ada seterusnya ya, macam tu juga. Ini disebutkan bahawa orang yang terbaik di antara kamu hendaklah diwujudkan mereka ni. Kumpulan-kumpulan ni diwujudkan. Tujuannya apa? Iaitu untuk menyeru kepada kebaikan. Ajak orang buat baik, ajak orang buat baik, ajak orang buat baik tu sekalian. Kemudian mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran. Kemudian mereka adalah di kalangan orang yang beruntung. Dan ini Allah Ta'ala sendiri tu sekalian yang mengiktiraf keberuntungan mereka itu. Baik, ruang-ruang perkongsian yang telah difokuskan oleh Al-Quran ini bukan untuk diperkenalkan saja. Mana apa yang disebut dalam Quran itu bukan saja untuk kita perkenalkan cerita saja, tetapi sebaliknya ia adalah menggerakkan perasaan dan memandu emosi ke arah rasa kehampiran diri
sesama insan bagi melengkapkan perbincangan di dalam suasana yang kondusif untuk mencapai keberhasilan. Mana apa? Apa yang kita cerita ni tuan-tuan sekalian tentang asas-asas perkongsian kehidupan manusia ini bukan setakat untuk diperkatakan, tetapi hendaklah kita buktikan dalam kehidupan kita sehingga kita benar-benar berhasil membina satu masyarakat, satu tamadun yang hidup dalam keadaan melakukan kebaikan. Semuanya baik tuan-tuan sekalian. Orang Islam ke bukan Islam, dia hidup dalam keadaan suasana aman damai dan baik sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam telah menggariskan beberapa prinsip dan asas umum bagi perbincangan yang bermakna untuk mencapai nilai-nilai toleransi, memelihara hak-hak manusia dan seterusnya. Mewujudkan prinsip-prinsip ini melalui sebahagian besar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis untuk mencapai ta'ayush silmi. Ta'ayush silmi iaitulah perkongsian hidup yang sejahtera, penerimaan terhadap non-Muslim, bahkan untuk mencapai ta'awun, kerjasama yang membina atas dasar kebaikan, keadilan dan ihsan. Maknanya sampai begitu tu sekalian. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu untuk membina sekumpulan manusia yang mereka hidup dalam keadaan sejahtera antara orang Islam dan bukan Islam yang duduk sekali dalam satu tempat. Kalau tuan-tuan baca dekat Wikipedia tak silap sekalian, dia boleh tengok di India dulu. India dulu adalah negara Islam tu sekalian, antara negara Islam yang awal selepas para sahabat ada yang sampai ke sana ya, ke India. Orang masuk Islam, minta maaf bukan sahabat tu sekalian, iaitu bila orang Mongol sampai ke India dan membina kerajaan Islam di Agra sana, dan mereka telah banyak menyebarkan Islam, ramai orang masuk Islam. Di kalangan anak cucu keturunan raja-raja Mongol ni tuan-tuan sekalian, ada satu nama dia Tipu Sultan. Dia bukanlah dia bukan menipu sultan, nama dia Tipu Sultan. Tipu Sultan itu tuan-tuan sekalian seorang raja yang memerintah, dan dia juga melantik orang kanan dia di kalangan orang bukan Islam. Kerana orang bukan Islam tu orang yang boleh dipercayai, jadi dia tuan-tuan sekalian dilantik menjadi orang kanan. Dan kita pun tak pelik Ustaz, zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah pernah melantik orang-orang bukan Islam untuk membantu baginda. Nabi nak pergi berhijrah misalnya. Abdullah bin Uraikid itu bukan orang Islam tuan-tuan sekalian, tapi Rasulullah percaya pada dia untuk menunjuk jalan. Kerana apa? Kerana walaupun dia bukan Islam, dia telah didapati dan diyakini dia tidak khianat pada orang Islam. Tapi cerita khianat ni juga bukan orang kafir je, orang Islam khianat dengan orang Islam banyak tuan-tuan sekalian. Dalam negara kita pun yang duk buat khianat sekarang ni orang Islam juga tuan-tuan sekalian. Jadi kita jangan kata orang bangsa sekian saja yang khianat apa semua, tak, sama je. Selagi namanya manusia, adalah sifat-sifat macam tu. Cuma kita kena jaga-jaga, bersabar. Baik, sehingga ketika itu dapat melahirkan dan membina satu kerjasama atas dasar kebaikan, keadilan dan ihsan. Maknanya kita sampai dapat membina ke taraf ihsan. Ihsan tu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu melakukan kebaikan seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kamu tak nampak, pasti Allah Taala nampak kamu. Memang kita tak nampak Allah Taala tentu sekalian, tapi Allah Taala sentiasa memantau kita. Jadi kita kena buat yang terbaik. Ihsan ni makna taraf paling tinggi, yang terbaik. Sampai kalau dibuat sesuatu tu tuan-tuan sekalian, ya Allah, aku buat dia diterima ke tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai takut tu sekalian kalau amal kita buat tu tak diterima. Buat yang terbaik. Ihsan dalam penyembelihan misalnya, kalau sembelih haiwan macam mana, mesti parangnya tajam tu, buat terbaik. Mana semua yang kita buat mesti buat dengan cara yang terbaik. Baik, sampai sini dulu, insya-Allah esok malam kita sambung pula prinsip-prinsip dialog, toleransi dan perkongsian hidup. Itu prinsip-prinsip asas dialog ya. Ini tadi prinsip perkongsian antara sesama manusia sejagat. Esok malam insya-Allah kita sambung prinsip-prinsip asas dialog, toleransi dan perkongsian hidup antara manusia. Tengok kalau pertanyaan, tentu saja kalau ada pertanyaan silakan boleh dicatat di bawah tu. Ada saudara Syam Bedal. Syam Bedal, Ustaz, benar orang kata esok di akhirat kelak kita akan dipersoalkan jika ada di kalangan sahabat kita, contoh di pejabat yang bukan Islam, masih tidak tahu tentang Islam dan kemuliaannya disebabkan kita tidak mengajar atau berkongsi tentang kebaikan Islam. Mohon perkongsian pandangan. Baik, itu ada begini.
kita tuan-tuan sekalian diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini untuk kita menyampaikan agama Allah. Saya tuan-tuan sekalian pada tahun 2008 sempat saya ziarah ke Yaman. Di Yaman itu saya singgah di Sana'a. Masa tu nak hantar pelajar-pelajar saya sambung belajar di Yaman. Jadi sebelum hantar pelajar tu kami pergi dulu. Jadi semasa di Yaman tuan-tuan sekalian saya teringat ada seorang ulama besar yang dulu daripada daripada Iraq. Di Iraq dizalimi oleh Saddam Hussein dan anak dia sendiri dibunuh tuan-tuan sekalian. Kemudian dia telah mendapat suaka politik perlindungan di Saudi. Saudi. Kemudian akhirnya dia menetap di Yaman. Iaitulah Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan, penulis kitab Uslubud Dakwah, Usulud Dakwah. Kemudian kitab tafsir banyak ditulis tuan-tuan sekalian, banyak penulisan dia. Nama dia Syekh Dr. Abdul Karim Zaidan. Saya sempat tuan-tuan ziarah di rumahnya. Ketika itu beliau sangat uzur. Kemudian kita memang tunggu lama lah sebab dia uzur, dia tak boleh duduk lama kan. Dia dah tua sangat masa tu pun, dah 70 lebih, 80 lebih tu sekalian. Jadi setelah kita tunggu lama, alhamdulillah dijemput masuk untuk bercakap dengan Syekh. Tapi memang anak dia pun dah beritahulah jangan sembang lama-lama sebab Syekh tak sihat. Tak apalah, kita masuk. Mula-mula sampai saja duduk tu sekalian, dia tanya, dia tahu awak datang daripada mana? Saya kata datang daripada Malaysia. Oh, Malaysia ya, kata dia. Malaysia ni saya baca dalam dalam ialah tulisan-tulisan, buku-buku, tengok dalam internet apa semua. Kata dia katanya Malaysia ni masyarakat majmuk ya, kata dia. Saya kata ya, masyarakat majmuk, macam-macam jenis orang ada. Ada orang Melayu, ada India, ada Cina. Beritahu dia kan. Melayu pula ada banyak pula, ada Jawa, Banjar, Kampar, macam-macam saya sebut. Banyak ada dia. Agama macam mana agama tu dia? Serta agama pun Malaysia banyak. Ada agama Islam, ada Masihi, itu orang Kristian, ada Wathani, iaitu orang yang menyembah berhala, ada orang yang tak ada sembahan langsung macam orang asli tu, ada seumpama dengannya. Oh, dia kata banyak ya. Berapa dia kata antara dia punya dia punya perbezaan dia. Masa tu saya kata lebih kurang 60-40 lah. Orang Islam 60, orang non-Muslim 40. Oh, jadi dia kata gini, kamu balik nanti bagi tahu rakyat Malaysia bahawa tanggungjawab kamu ialah mengislamkan orang-orang yang belum beragama Islam. Ya. Kami di Yaman, dia kata saki-baki orang-orang Yahudi semua dah masuk Islam dah, dia kata. Tapi kamu dia kena pastikan bahawa orang-orang Islam, orang-orang non-Muslim di Malaysia, kalau dia tak masuk Islam, kamu semua rakyat Malaysia yang beragama Islam akan menjauh di hadapan Allah SWT. Kenapa kamu tidak sampaikan Islam pada mereka? Sebab kerja-kerja menyampaikan Islam kepada orang non-Muslim ini kerja Nabi SAW. Tapi hari ini Nabi dah tak ada, Nabi telah meninggal dunia. Maka kamulah, dikata, dan penduduk Malaysia yang beragama Islam bertanggungjawab untuk mengislamkan orang belum beragama Islam, bertanggungjawab untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi dia kata kamu balik nanti bagi tahu orang Malaysia, ini kerja kamu. Maka tuan-tuan sekalian, daripada situ saya fahami tuan-tuan sekalian apa yang disebut oleh Syekh, bahawa tanggungjawab kita ialah untuk mengislamkan orang bukan Islam ataupun menyampaikan Islam kepada mereka mengikut kemampuan kita. Kalau kita mampu bercakap, kita bercakap tuan-tuan sekalian. Cerita pasal Islam. Sebab kadang-kadang ada orang suka tuan-tuan sekalian. Saya pernah dipanggil tuan-tuan sekalian berceramah di satu ladang, yang mana di ladang itu semua orang Hindu tuan-tuan sekalian. Bila saya dijemput untuk ceramah, saya cakap dengan sahabat yang panggil, saya kata nak ceramah cerita apa, saya kata kan. Dia kata tak apa Ustaz, cerita pasal Islam supaya kami tahu apa itu agama Islam. Sebab kadang-kadang TV dia cerita Islam militan apa semua, tapi kita duduk sini tak nampak pun orang Melayu Islam militan, kata dia. Jadi Ustaz cerita pasal Nabi, kan ada Nabi Muhammad itu kan. Ustaz cerita pasal itu. Saya pergi tu lihat, saya cerita. Dan alhamdulillah mereka boleh terima, tak ada masalah. Mereka dengar kisah-kisah Rasul, kita sampaikan pada mereka. Cuma mereka belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimana, alhamdulillah ada juga yang masuk Islam, dapat hidayah pun ada. Yang tak masuk ramailah, yang masuk tu ada juga tentu sekalian. Tapi bagaimana usaha-usaha kita untuk menyampaikan agama Allah Taala, menceritakan lebih-lebih lagi orang yang duduk sebelah meja kita di pejabat tu, jiran tetangga kita. Kita jiran kita tentu sekalian, kita nak jual barang, boleh kita bagi tahu dia, kita uncle saya ada jual ini jagung, pisang, mau beli kah? Kita boleh cerita dengan dia. Kenapa kita tak boleh cerita pasal Islam tentu sekalian? Kita duduk kat pejabat dengan kawan-kawan kita tentu sekalian non-Muslim, kita boleh cerita macam-macam. Sekali-sekala cerita pasal Islam tentu sekalian.
Ataupun tu yang saya sebut, kalau tak boleh sangat tuan sekalian, nak cakap tak boleh, tuan sekalian, satu masa tengok dia punya birthday, bagi dia hadiah Quran yang ada terjemahan dalam bahasa yang dia boleh fahami, bahasa Inggeris, bahasa Cina, Mandarin, apa semua, bagi kat dia. Mudah-mudahan dia buka. Saya yakin tuan sekalian, orang kalau dapat hadiah, dia akan sangat menghargai. Takkannya dia akan koyak-koyak dipijak Quran tu, insya-Allah tak ada tuan sekalian. Lagi-lagi kita tahu rakan-rakan kita kat pejabat. Nanti kalau tidak tuan sekalian, jadilah macam tiket tu. Andainya aku pergi dulu sebelummu, katanya apa? Kan ku tunggumu di pintu syurga. Dulu ada orang marah. Dia kata, macam mana pula orang kafir sampai pintu syurga? Tak, yang kita marah dia pasal apa? Dia sampai pintu je, bukan dia masuk pun. Tapi cuba kita bimbang tu sekali, dia tunggu depan pintu tu dia cari kita. Ini dulu kawan sebelah meja aku. Ini dulu jiran sebelah rumah aku. Tak pernah cerita pasal Islam. Macam-macam benda dunia dia boleh cerita, boleh dia kongsi. Tapi tentang Islam dia tak pernah cerita, dia tak pernah kongsi. Sekarang aku nak masuk neraka, macam mana? Ayo, dia pegangnya kita tuan-tuan sekalian. Itu yang kita bimbang. Jadi kita usahalah tuan-tuan sekalian semampu yang kita boleh. Contoh kalau kita ada program-program agama tuan-tuan sekalian, jangan kita biarkan mereka, jemput mereka hadir tuan-tuan sekalian. Saya banyak kali tuan-tuan sekalian pergi ceramah satu tempat, cerita mahal hijrah ke apa juga, alhamdulillah ada non-muslim yang duduk sekali dan mereka mendengar tuan-tuan sekalian. Bahkan ada pernah pemimpin bukan Islam, dia berucap tuan-tuan sekalian, dia sebut, dia kata kita naklah mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Non-muslim, soal dia cakap tu nak ambil hati kita apa tu, terpulanglah. Ada kata ini dia nak gula-gulakan kita je ustaz. Kenapa kita yang fikir sampai ke situ pula? Patut kita doakan, ya Allah, bagusnya lah dia boleh puji Nabi, dia boleh contohi akhlak Nabi, mudah-mudahan lah dia masuk Islam. Patut kita doa macam tu. Ini masalah yang saya sebut semalam tu. Sebahagian kita gagal dalam berdakwah kerana apa? Kerana kita sering bersangka buruk dengan orang yang ingin kita dakwahkan. Kita selalu bersangka buruk. Kadang-kadang hari ini kita pun bersangka buruk dengan orang, dengan jiran, dengan kawan tu, sebab kita tak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan sekalian, dah malam ni dah dekat sejam. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok malam. Ada kalau rakan-rakan siapa yang nak dapatkan buah-buahan tuan-tuan sekalian, hari ni ada buah-buahan baru sampai, lebih kurang 1 tan tadi Ada manggis 600 kilo, rambutan 400 kilo baru sampai. Kalau ada tuan-tuan yang duduk berhampiran sini nak dapatkan, boleh dapat, kita bagi harga yang murah saja sekalian. Sebab dapatnya pun murah alhamdulillah, sebab buah tengah banyak. Kemudian mereka tak boleh jual, minta tolong jualkan, dan dia bagi harga yang murah. Kalau tuan-tuan berhajat, nanti boleh datanglah ke Mak Tafiz kita. Dan insyaAllah lagi 2 minggu kita punya tembikai pun akan menuai tembikai tu sekalian. Lagi 2 minggu tembikai di belakang Mak Tafiz kita. Baik tu sekalian, sampai sini dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita dan menjadikan kita hamba yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa zurriyatina ajma'in minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami ibu bapa yang soleh dan soleh, yang dapat mendidik anak-anak kami ke jalan kebenaran ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang dapat berbakti kepada kedua orang tua kami sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah seluruh jamaah yang hadir untuk bersama-sama mentelaah kitab Islam Agama Rahmah ini ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka semua ya Allah. Mudah-mudahan kami memahami apa yang kami bincangkan dan kami dapat mengamalkan dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, kau lorongkanlah jalan rahmah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kami, agar kami dapat menunjukkan kebaikan dan kerahmahan Islam, sehingga kami dapat menarik
rakan-rakan non-Muslim untuk beragama Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang mereka sentiasa bersangka baik dengan agama-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, bagi rakan-rakan kami yang sedang dirawat di hospital disebabkan oleh COVID dan apa-apa juga penyakit, Kau bantulah ya Allah, permudahkan urusan rawatan mereka dan Kau sehatkanlah mereka, sembuhkanlah mereka ya Allah, agar mereka dapat beribadah seperti sedia kala. Dan wahai Tuhan kami mohon juga kepada rakan-rakan saudara mereka, jiran-jiran, orang tua kami yang telah meninggal dunia disebabkan COVID, Kau ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kau berikanlah tempat yang lebih baik di akhirat sana untuk mereka semua ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, sesungguhnya kami lemah, kami tidak mampu berbuat apa-apa ya Allah. Hanya Engkau sajalah yang maha segala-galanya ya Allah. Engkau yang menghidupkan corona di sini, ambil balik ya Allah corona, kerana corona telah merosakkan sistem ekonomi dan kekeluargaan ya Allah, sistem kemasyarakatan. Kami lemah ya Allah. Kami lemah, kami tidak mampu berbuat apa-apa pada hari ini ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah dengan penuh khusyuk dan tawaduk kami minta ya Allah. Allahumma ya Allah, segeralah selesaikan isu corona ini ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami semua ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.